sekarang kita tengok yang ini. A kan, betul. 3A. Okey. Raja 5. Okey, siapa boleh baca? Siapa boleh tolong baca? Saya. Okey, Safinas baca. Raja Raja 5. 5 menunjukkan dua buah bekas yang mempunyai isi padu air yang sama. Berdasarkan Raja 5. Okey, tulis satu persamaan linear kan. Okey, dari ayat pertama tu, apakah maklumat yang kamu dapat? Okey. Kita baca lepas tu, apakah maklumat yang kamu dapat? Dua bekas yang mempunyai isi padu air yang sama. Bekas Y tu, inilah isi padu dia kan. Yang MP tu adalah unit dia. So kita tengok sebutan 3X tolak 50. Yang bekas Z tu 1000. So sekarang apakah yang diberi kat sini? Dia cakap dua bekas yang mempunyai isi padu air ini, mereka adalah sama. Apa maksud dia? Bila kamu nampak sama tu, kamu tahu apa? Apa yang kamu tahu? Apa yang kamu boleh tulis kat sini? Dalam bahasa Melayu, kita cakap sama. Bila kita tukar jadi bahasa matematik tu, sama tu, kita kena tulis apa? Persamaan. Sama dengan, kan? Okey, simbol sama dengan. Maksudnya, bila dia cakap bekas ini, isi padu air dalam bekas ini, sama dengan ini, maksudnya yang ini sama dengan inilah. Kan? Dalam air, isi padu air dia sama. So, kalau soalan dia cakap tulis satu persamaan linear, just tulis saja apa yang kamu dapat dalam ayat tu. So, dah cakap dah, persamaan sebenarnya kita nak tulis dalam bentuk matematik, bahasa matematik. So, bahasa matematik tu, apa yang kita tahu? Bekas air di depan tu, isi padu dia adalah 3X tolak 50. Betul tak? Kamu dah tahu, kedua-dua sama. Sama dengan apa? Sama dengan 100. Yang ini, 1000. Sebab yang ini satu markah saja, betul tak? Kalau kamu tulis macam tu, dah dapat markah. Nampak tak? Kalau kamu kosongkan, tak ada markah lah. Tak susah, betul tak? Just tulis macam tu, dah dapat full marks. Okey, kita teruskan. Kita teruskan. Okey, so sekarang kita tengok yang dua tu. Okey, siapa boleh baca? Hari ni, Baref baca boleh tak Baref? Baref? Sir? Baca. A2 tu, soalan tu. Seterusnya, jika air ditambah sebanyak 200 mp ke dalam bekas Z, ispadu menjadi 3 kali ganda ispadu air dalam bekas Y. Cari nilai X. Okey, so kehendak soalan tu dia nak cari X, betul tak? Okey, kalau macam tadi, Baref baca macam ni kan? Memang dalam peperiksaan kita memang kena baca macam Baref yang sepintas lalu. Tapi saya dah cakap, memang kalau kamu buat macam tu, kali pertama, kamu mesti tak faham. Sebab mengapa? Kamu hanya faham dalam bahasa Melayu saja. Kita kena tukarkan bahasa dia jadi bahasa matematik. So macam mana kita nak buat? So kita kena baca kali kedua. Okey, so sekarang baca dengan teliti ya. Kalau soalan dia cakap macam tu. Okey, baca kali kedua. So sekarang kita nak cuba nak tukar jadi bahasa matematik. Jika air ditambah sebanyak berapa? 200 mp. Okey, ke dalam bekas Z. Maksudnya di Z sini dia nak macam mana? Kamu nak tambah 200. Okey? Kita just tulis apa yang ada. Maklumat yang ada tu kamu just keluarkan dan letak di situ je. Okey? Seterusnya. Okey, terus bacakan. Isi padu, okey, isi padu dia kan. Kalau saya tambah 200 tu, isi padu dia akan jadi apa? 3 kali ganda. 3 kali ganda apa? Isi padu air dalam bekas Y. Dalam bekas Y tu ada apa? Kita dah tahu. Dalam bekas Y tu 3X tolak 50. Betul tak? Inilah isi padu Y. Sekarang dia cakap 3 kali ganda. Okey, siapa boleh bagi tahu saya apa maksud 3 kali ganda? Kamu kena buat apa? Baref? Kalau kamu baca 3 kali ganda bekas Y ni, maksudnya kita kena buat apa?
3 kali ganda macam mana? Hello. 3 kali. Kamu dah nampak kali dah. Maksud 3 kali lah. Okey kan? Kali apa? Kali isi padu Y ni. Okey tak? Kalau kamu nak tulis kat sini, memanglah. Just macam tu. Jangan lupa bila kamu nak darab, kena darab the whole thing. So that's why saya letak kurungan kat situ. Nampak tak? Kalau kamu baca macam tu, kamu akan rasa susah. Yang penting tu, dalam matematik memang macam tu. Yang penting tu kamu macam mana nak cache maklumat tu. Kamu macam mana nak tangkap maklumat tu. So kamu just baca apa maklumat yang diberi tu, kamu cuba keluarkan. Dia cakap nak tambah 200. ml di bekas Z. Kamu just tulis sajalah. Lepas tu bila tambah tu dia akan sama dengan apa? Menjadi 3 kali ganda bekas Y. Isi padu air dalam bekas Y. So kamu ambil lah sama dengan 3 darab isi padu air dalam bekas Y lah. Kan? Bila kamu baca dalam bahasa Melayu tu dia panjang sangat kan? So kamu susah nak faham. Tapi kalau kamu faham bahasa matematik, kamu tengok saja dah tahu. Apa yang saya tulis tadi? 3 kan? Kita akan tulis macam ni kan? Kamu akan tulis dulu. 3 darab dengan 3x tolak 50 sama dengan apa? Bukan 200 tapi sebenarnya Z tu memang dia ada 1000, kamu hanya tambah dengan 200 sahaja. Nampak tak? So kalau kamu baca ayat tu panjang kalau baca dalam bahasa Melayu, tapi kamu faham bahasa matematik kan? Kamu tengok saja. 3 kali ganda 3x tolak 5 ini, maksudnya isi padu air Y ini, dia adalah sama dengan yang 100, yang isi padu bekas Z ini, kalau kita tambah dengan 200. Kamu akan bentuk persamaan ini. Nampak tak? So seterusnya. Sekarang soalan tu dia nak cari apa? Kamu dah bentukkan persamaan dah, betul tak? So yang lain tu, kalau kita nak cari nilai X, sama je lah. Apa yang kita kena buat tu, kita kena pindah ke kanan, pindah ke kiri saja. Maksudnya yang tak ada kaitan dengan X tu, kita kena pindah semua ke sebelah kanan. Betul tak? So sekarang kita ada kurungan, kita kena darab masuk dulu. 3 darab 3, so kita dapat 9x. Betul tak? So seterusnya, 3 darab 50, 150. Just tekan kalkulator je dah boleh dapat jawapan. Sama dengan 1000 tambah 200, 1200. Kan? Seterusnya. Sebab saya nak cari nilai X, so yang tak ada kaitan tu saya kena pindah satu demi satu lah. So first tolak 150 saya kena pindah dulu. So kalau pindah saya bagi 9x. So sini memang di sebelah kanan ada 1200. Tadi tolak saya pindah jadi tambah 150. So kamu akan dapatlah 9y tu sebenarnya dia sama dengan 1350. So sekarang nak tanya. Soalan dia nak cari X, betul tak? Kalau kamu dah tahu 9X sama dengan 1350, apakah nilai X kita? Macam mana kita nak cari? 9 ni bila kita pindah, macam mana? Sebab buka mic lepas tu tak dengar. Bahagi. Kita just buat bahagi je. So yang ini 1, 3, 5, 0. Sebab nak cari X. So tadi 9 darab X. So 9 tu saya bahagi. Pindah ke sini jadi bahagilah. So semua akan dapat jawapan kan? 150. Betul tak? Nampak tak? So dengan cara ini kita boleh dapat jawapan. Faham semua? Ya. Hopefully tak ada masalah. Kalau ada masalah kena cakap tau. So dalam peperiksaan jangan takut dengan soalan macam tu. Kamu tengok setiap kali sebincang soalan macam ni dengan kamu semua kan, saya memang buat perlahan-lahan. So dalam peperiksaan sama juga. Sebab kebanyakan pelajar kan, ini masalah, bukan masalah
sebab tak faham soalan tau. Sebab apa? Sebab macam psikolas, okay? Masalah psikologi kan. Sebab macam mana? Kamu nampak soalan tu panjang. Kamu baca satu kali saja kamu rasa kamu macam tak faham apa yang dia nak tu. So kamu dah give up. Sebab mengapa? Sebab kamu belum lagi tukar bahasa Melayu jadi bahasa matematik. Yang itulah. Kamu kena buat dulu. Ambil maklumat yang sedia ada tu, kamu kena bentukkan persamaan. So persamaan itu merupakan bahasa matematik. Dengan kalau kamu dah dapat persamaan tu, kamu dah boleh buat dah boleh dapatlah jawapan. Kan? Tak susah kan? Sekarang kalau dah kita tengok soalan B kita. Hitung nilai T yang memuaskan persamaan linear serentak berikut. So kat sini kita ada dua persamaan. Persamaan pertama 5T tolak 4U sama dengan 12. Untuk persamaan kedua, dia terus bagi kamu. U tu nilai negatif 1/2. So, kalau kamu dah diberi U tu sama dengan negatif 1/2. Kehendak soalan dia nak cari nilai T. So, sekarang kalau kamu dah tahu nilai U, kamu just ganti masuk sahaja. Soalan ni juga sama dengan yang PB kan? Kamu dah tahu nilai U tu macam mana? Kita just ganti masuk sahaja. So, senang je lah. Kamu salin dulu soalan kita tu 5T tolak dengan 4U kan? Sama dengan 12. So sekarang sebab kamu dah tahu U tu sama dengan negatif 1/2. So kita kena tulis macam tu. 5T tolak 4. U tu kamu ganti jadi apa? Negatif 1/2. Sama dengan 12. Sekarang saya nak tanya, betul tak saya just ganti macam tu? Bila saya dah tahu U tu sama dengan negatif 1/2, saya just tukarkan U tu jadi negatif 1/2. Boleh tak saya tulis macam tu? Boleh atau tak boleh? Tak boleh. Mengapa tak boleh? Sebab dia tak buku kurungan. Ya, kena letak kurungan sebab 4U tu maksud 4 darab U. Kalau kamu tak letak kurungan, nanti dia akan jadi 4 tolak. Tolak tu salah lah, yang ini darab. So sekarang kita nak selesaikan soalan dia. Sebab sini ada kurungan, maksudnya kita kena darab. Yang negatif 4 ni kena darab dengan negatif 1/2. So sekarang yang tak ada kaitan, saya salin balik 5T. So yang sini negatif dah jadi positif. 4 darab dengan 1/2. Kamu boleh tekan kalkulator. Atau tak, kamu tengok saja dah tahu jawapan dia 2. Betul tak? Sama dengan 12. Macam tu lah. Kan? Seterusnya, sebab soalan nak cari nilai T. Betul tak? Nampak tak? Kalau kamu skill pindah-pindah tu, skill tu kamu semua soalan memang guna skill tu. Sekarang kamu nak cari T dah. Yang tak ada kaitan dengan T tu macam mana? Tambah 2, saya kena pindah. So, saya dapat 5T sama dengan 12 tolak 2. So, kamu akan dapat apa? 10. Kalau 5T sama dengan 10, 5T sama dengan 10, apakah jawapan T kita tu? Darab jadi bahagi. Kan? 10 bagi 5, so kamu dapat, T tu sama dengan 2. Itulah jawapan kita.